Apa yang ada di MHI Rabu 9 Februari. Kisah inspirasi bersama hero CCTV di Kota Baru, Kelantan yang membantu masyarakat setempat. Mencari lokasi untuk melancong, jom ke Yan Kedah, melihat keunikan jerami kastle. Dan segmen dekorasi dengan hiasan daripada barangan miniatur. Selain itu, boleh juga dijadikan sebagai sumber pendapatan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada para penonton sekalian. 9 Februari 2022, 9 Rejab. Kita hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini bersama saya, Naz Rahman dan Fariha On. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hijau. Jangan sebut. Saya baru nak nyanyi. Kulihat hijau. Begitu cantik. Jangan buat pokok. Kita harus aktif di pagi hari untuk menghidupkan pagi mereka. Baik. Hari ini 9 Februari, 9 Rejab juga. Naz kan? Maknanya kita menghitung hari juga untuk menuju ke Ramadan. Ya, saya. Tapi apapun hari ini kita bawakan kalian dalam MHI ini. Tadi kita tunjukkan beberapa yang menarik akan dipaparkan. Ya, pengisian dan kita. juga kita nak update sikit lah kan berkenaan dengan statistik COVID. Setakat semalam sahaja makin menaik, makin meningkat. Ya, mungkin tepat kita sekali. boleh saksikan berapa jumlahnya, semua dah tahu. Jom kita lihat daripada pengisian kita. Kita terus ke situasi terkini COVID-19 di Malaysia. Dilaporkan 13,944 kes peningkatan seperti yang Fariha katakan. Dan di sini walaupun kes semakin meningkat, tapi didapati bahawa rakyat Malaysia tidak panik. Itu yang saya teruja dan saya harapnya rakyat Malaysia di luar sana akan terus memantau SOP kerana walaupun kes kita naik dan kes hospital berkurangan, tetapi kita harus tetap berwaspada. Ya, dan juga semalam kita dah ada beritahu kan, siapa-siapa yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak, terutamanya pada mereka yang mendapat vaksin primer Sinovac, kena cepat-cepatlah kan, sebab katanya kalau tak ada dos penggalak sebelum 1 Mac nanti, kan nanti kan Mas Sejahtera tu dia akan jadi macam tak sempurna lah kan. Statusnya akan bertukar kepada tidak vaksin lengkap. Jadi itulah dia yang disarankan oleh Menteri Kesihatan Malaysia yang berhormat Khairy Jamaluddin. Jadi kepada anda semua yang masih belum menerima dos penggalak, walaupun telah menerima 2 dos Sinovac, terutamanya Sinovac ya, kerana kurang keberkesanannya, diharap mendapat dos penggalak. Satu lagi yang sudah tular di media sosial adalah keadaan Uncle Kentang. Kepada peminat-peminat Uncle Kentang yang memberi sokongannya, kita tahu dalam 3 hari lepas Uncle Kentang telah dijangkiti COVID-19 dan sampai ke status 4 ya, kategori 4A. Uncle Kentang ataupun kita selalu dengarkan bagaimana beliau ini sangat aktif menjadi aktivis masyarakat, membantu mereka yang memerlukan, tak kira berbangsa, agama dan sebagainya. Hari kita nak bersama dengan Uncle Kentang ataupun nama sebenar beliau Puan Chi Heng. Ya saya. Selamat pagi Uncle Kentang. Selamat pagi kembali. Wah, bila kita dengar semua. suara ada garau-garau sikit Uncle Kentang, semakin pulih nampaknya. Baik. Saya bernasib baik. Kita terima laporan bahawa Uncle Kentang sebenarnya telah dimasukkan ke hospital dan telah harus menggunakan bantuan pernafasan. Jadi macam mana keadaan Uncle Kentang sekarang? Saya sudah kembali sihat dan hanya mempunyai sakit tekak sajalah. Lain-lain tak ada. Patutlah suara macam Ramli Sarip sikit ya. Okey, macam mana Uncle Kentang macam mana boleh ada simptom ke ketika mendapati dijangkiti positif COVID-19 ni? Ke ataupun demam panas. Satu hari tak berhenti demam panas 24 jam. 24 jam ya. Dan difahamkan Uncle Kentang juga mendapat 2 dos dan juga dos penggalak sekali. Adakah Uncle Kentang rasa ini yang telah menyelamatkan nyawa Uncle Kentang setakat ni? Saya rasa ini dos penggalak ini amat penting bagi setiap orang. Ia sangat penting. Kerana saya dapat diselamatkan. Uncle Kentang bila dah tahap 4 dan diberikan bantuan pernafasan, hari keberapa yang mula dibuka oksigen tu? Maknanya dah Saya sebenarnya saya diperlukan hanya di bahagian emergency saja. Selepas tu saya naik ke ward, dia memang dah buka.
Okey. Begitu. Jadi difahamkan Uncle Kentang memang popular di kalangan rakyat Malaysia dengan inisiatif-inisiatifnya seperti van jenazah 10 sen dan sewa RM1. Jadi macam mana dengan perkhidmatan-perkhidmatan ni? Dan Uncle Kentang sekarang berada di hospital. Adakah perkhidmatan-perkhidmatan ini diteruskan untuk rakyat Malaysia? Memang diteruskan. Saya pun tak sangka saya sendiri naik van COVID saya sendiri. Allah. Saya tak sangka. Jadi perkhidmatan Uncle Kentang sendiri menyelamatkan Uncle ya? Ya. Uncle, mungkinlah bila berada dalam keadaan seperti ini kan, bagaimana respon rakyat Malaysia sendiri kan memberi kata-kata semangat kepada Uncle Kentang? Saya terharulah. Ramai sangat doa saya. Uncle Kentang jangan bersedih, Uncle. Terima kasih ya. Saya selamat berkat doa anda semua. Uncle, kita rakyat Baru-baru Malaysia. saya dah dijangkiti tapi syukurlah, baiklah sekarang, baiklah. Bagus. Jadi kita doakan yang terbaik kepada Uncle Kentang bila Uncle Kentang akan kembali bertugas untuk kebaikan rakyat Malaysia. Ya. Doktor cakap bila Uncle Kentang boleh keluar? Boleh discharge? Agak hari ni dah. Hari ni. Ya ke? Hari ini, Mungkin hari ni atau Alhamdulillah. esok lah. Oh, jadi dijangka penyokong-penyokong Uncle Kentang akan... Kita akan balik lah. Kita akan balik berusaha lagi. Allah. Moga-moga cepat sembuh ya. Thank you Makan so much. makanan yang sihat yang Uncle Kentang lepas ni. Thank you so Kami much. semua mendoakan Ya. bahawa Uncle Kentang pulih sedia kala, insya-Allah ya. Thank you kepada rakyat Malaysia. Thank you kepada rakyat Malaysia semua. Ya. Okey, Terima kasih baik. juga Teruskan kepada- dengan pemulihan Uncle Kentang. Kita jumpa insya-Allah kalau ada rezeki ya. Terima kasih Thank Uncle you. Kentang. Thank you. Wah, Bye-bye. itulah dia. Betul. Bye-bye. Alamak. Pastinya bila rasa terharu tu maksudnya beliau sendiri tidak menyangka bahawa rakyat Malaysia memberikan sokongan yang sangat besar kepada beliau kan. Tepat sekali. Jadi kita memberikan tanda hormat kepada rakyat Malaysia yang terus menyumbangkan kerana mereka begitu dermawan ya untuk betul. memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Seorang lagi rakyat Malaysia yang berkhidmat hanya untuk orang kata daripada hati nalurinya yang baik gitu adalah hero CCTV Kota Baru kita. Siapakah dia? Siapakah beliau? Siapakah mereka? Siapakah dia dan bagaimana sebenarnya pengorbanan yang dicurahkan untuk masyarakat yang kita tak tahu. Sebab Betul. dia belakang tak habis. Sebab kerja dia pun macam belakang. Jadi kita sama-sama saksikan siapakah beliau ini. Kota Baru, ibu negeri Kelantan yang turut dikenali sebagai Serambi Mekah. Dengan kepadatan penduduk hampir 1,5 juta. Daerah ini adalah antara bandar terbesar di Pantai Timur. Pertambahan penduduk yang pesat menjadikan bandar ini tidak ketinggalan mengalami arus pemodenan. Secara tidak langsung, pelbagai masalah sosial turut meningkat. Namun begitu, bagi mengekang lebih banyak kes atau kejadian yang tidak diingini berlaku, seorang individu tampil untuk membantu masyarakat setempat dalam mengawasi keselamatan mereka. Ini untuk capture the number plate ni lah. Bagi penduduk Kota Baru yang hanya mahu dikenali sebagai UKH, individu ini melibatkan dirinya dalam menjalankan perkhidmatan pemantauan rakaman kamera litar tertutup CCTV sebagai senjata utama bagi mengenal pasti punca kejadian kes kemalangan atau jenayah di bandar negeri Cik Siti Wan Kembang. Bermula pada 2005 dengan perkhidmatan di kedai komputer dan melakukannya secara serius pada tahun 2017 menggunakan hanya 4 CCTV. Yu kini ada lebih 50 CCTV di bawah pemantauannya. Berusia 55 tahun, laman sosial miliknya dijadikan sebagai medium untuk memaparkan bahan bukti. CCTV dia jelas. Kita boleh nampak dia punya kereta punya nombor. Biasa CCTV tak nampak pasal dia jauh kan. Dari jauh kita tak nampak itu jelas untuk nombor plate dia. Itu. Jadi sangat baiklah untuk Mr. Yu, dia recommend kita untuk pasang itu CCTV. Ya, memang dia terbaik lah. Dia ada hati nak tolong dengan masyarakat apalah. Tu tak rasa bagus tak?
Bagus. Memang bagus. Sehingga kini pelbagai situasi dialami Yu melalui video CCTV pantauannya yang dapat dijadikan bukti kepada sesuatu kes atau kejadian. Malah dengan usaha ini akan dapat membantu lebih ramai masyarakat yang memerlukannya. Dia UKH, dia Hero CCTV. Jadi syabas diucapkan kepada Encik UKH yang menyumbangkan tenaga buat rakyat Malaysia di Kota Baru memantau kemalangan dan juga aktiviti jenayah. Kalau dia perlukan laporan kerana kalau kita tengok laman Facebook dia memang sentiasa tular dan kamera-kameranya sangat terang ya, jelas dan nyata. Kalau nampak number plate tu nampak dengan iras muka pun boleh nampak sekali. Baik. Jadi kita bersama dengan Cik UKH sekarang ni sedang maya bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Wow, ini dekat dia rumah lah ni. Cik Yu? Ya, tak berapa dengar ni. Oh, tak apa pendengar. Okey. 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 Boleh tak? Maksud sekarang ni kami nak tahu, maknanya yang kami disaksikan tadi visual tadi itu di rumah. Ya, di rumah kedai saya sendiri di tingkat atas lah. itulah yang menjadi control center atau pusat kawalannya ya. Ya, betul. Jadi kalau kita tengok paparan kita sebentar tadi, 50 hingga 60 kamera yang dikawal oleh Encik Yu ya. Ya, 50 atau 60 lah dan akan ditambah di masa yang akan datang lagi lah. Jadi semua kamera-kamera ni adalah inisiatif Encik Yu sendiri ke macam mana? Lebih kurang 10 butir tu ada dari hak kita sendiri lah. Hak lain tu dari customer yang sudah ada pasang di sepanjang simpang jalan. Okay, jadi dia orang pun tumpang kita untuk pasang lah. Ada pun setengah ada juga, setengah ada customer. Dia sanggup keluar duit. Dia pun pasang lah untuk keselamatan bersama lah. Lepas tu dia minta kita pantau lah untuk technical support lah. Cik Yu, okey. Sebenarnya apa yang membuatkan Cik Yu terfikir untuk melakukan ini? Saya terfikir untuk melakukan ini kerana saya memang berminat dalam itu hal-hal komputer dengan CCTV, benda macam ni semualah. Boleh kata memang minat lah, sebagai hobi lah. Oh, sebagai hobi. Sebagai hobi lah. Okey. Kita bukan saja jual, kita pun study macam mana benda ni, macam mana nak guna macam mana, guna software, macam mana nak itu meningkatkan kualiti CCTV yang terhasil. Baik. Dan apa kita bukan nampak? saja kata pasang, asal tubik gambar, cukup dah. Kita Ini nak clear betul ni increase demand quality. Jelas ni. Jelas kita boleh kira bulu yang ada kat muka ni semua. Jadi kepada penjenayah di sana, awas ya. Jadi kita dapat tahu bahawa Encik Yu mendapat kebenaran daripada mereka yang berkongsi feed kepada Encik Yu ya. Jadi ada semuanya bekerjasama dan apakah benda-benda pelik yang pernah Encik Yu pernah pantau? Benda-benda pelik tu memang ada banyak lah. Tapi ada setengah kes tu memang tak bagus lah nak sebut dalam public macam ni lah. Bagus. Macam-macam lah ragam dia sebenarnya. Macam-macam ragam. Cik Yu, okey. Apa yang Cik Yu lakukan ni sebenarnya untuk diberi semula kepada rakyat, kepada penduduk tempatan kan, membantu mereka dalam kesusahan. Setakat ini bagaimana? Ramai ke yang akan jumpa, kalau nak tahu memang jumpa Cik Yu untuk melihat kembali dan sebagainya kan? Ya, biasa kalau ada berlaku aksiden ke mana-mana, dia orang akan tanya saya lah melalui Facebook tu. Encik ada CCTV di sana ke atau di sini ke? Kalau kebetulan ada, okey kita pun bagi kat mereka lah. Perasaan tu bila dapat membantu rakyat tu bagaimana Cik Yu? Iyalah lebih kurang boleh membantu rakyat lah. Kalau macam seperti kes langgar lari macam tu, kereta nombor plate tak boleh kesan. Kebetulan tu di tempat lain tu dia ada CCTV, nampak kereta tu lalu saja, tapi tak berapa clear lah. Tapi dia lalu kat jalan tu, ada customer saya yang pasang itu CCTV yang cantik punya. Jadi kita trace balik itu CCTV tu, jadi boleh dapat cover number plate tu lah. Dapat number plate tu, kita pun bagi kat itu bangsa kemalangan tu lah. Tapi tengok kalau kualiti kamera ni, silap-silap boleh nampak muka orang tu juga. Itulah dia. Jelas ni. Jelas. Jadi Yalah, kalau yang ada nampak muka orang pun ada jugalah. Kalau hot case
agak sensitif sikit. Okey, benda ni kita suruh dia itu kasih pada polis gitu sajalah. Jadi ada kaitan rapat dengan pihak polis dan sebagainya ya. Jadi apakah apakah matlamat polis pun selalu mari cari kita juga untuk video ni. Itulah dia. Individu yang banyak membantu rakyat begitu kan. Jadi apakah matlamat terakhir Encik Yu ni? Jadi adakah sasaran untuk menambah kamera, untuk menambah tempat pemantauan dan sebagainya? Ya, kita pun ada merancang lah nak menambah itu di beberapa tempat lagi. Supplier pun dia ada banyak juga supplier yang itu menaja CCTV ni untuk kita pasang di beberapa tempat ni lah. Kerana itu penaja tu dia pun nampak dah. Gapo kita buat tu memang baik untuk masyarakat lah. Jadi mereka pun teruja, jadi sanggup pun menaja itu sistem CCTV ataupun perisian software untuk kita gunalah. Kadar jenayah di kawasan yang telah dipasang CCTV kan, Cik Yu dengan yang individu yang lain lah yang telah bekerjasama, bagaimana pula? Ada penurunan ke bagaimana? Ya, memang dari feedback yang saya dapat tu, dia orang pun ada cakap dah sebelum ni ada banyak kes jenayah. Tapi bila ada berlaku itu kes ragut lah atau sabun, bila ada video tu dan video tu viral di Facebook, biasa kalau dia nampak di jalan ni ada CCTV comel ni, tak boleh cari makan lah. Jadi CCTV jenayah tempat tu memang turun mendadak lah. Mungkin saya nak tanya satu soalan yang agak peribadi sikit. Adakah Encik Yu kadang-kadang risau akan keselamatan Encik Yu? Maklumlah anda memegang banyak bukti ya, kalaulah ada orang kata orang yang tidak berniat baik atau yang tahu muka dia masuk kamera ni. Encik Yu ada kerisauan seperti itu? Ya, memang benda tu kita ada risau sikit lah. Anggota keluarga pun ada menyuarakan kerisauan mereka. Tapi benda ni kalau kita tak buat ni, kan nanti jenayah lagi berleluasa. Macam mana? Betul juga. Benda kita tak buat salah. Benda ni memang apa yang kita buat tu memang betul. Jadi benda ni ialah risau pun ada jugalah. Tapi is the risk lah. One of the risk of the job lah. Setiap apa yang kita lakukan ada pengorbanan kan. Jadi inilah antara pengorbanan Cik Yu dan juga individu yang lain. Mungkin Cik Yu sendiri punya harapan untuk mengajak orang lain juga turut sama kan, untuk membantu sebenarnya. Membantu dan juga memastikan keselamatan penduduk setempat. Ya, selepas itu macam video ni viral, baru dia pun ada juga itu kedai-kedai lain yang ada CCTV, dia pun nak pasang CCTV juga. Dia kata tak apalah kalau you ada spare, ada orang taja ke apa, tak apa, saya kasih gunalah tempat tu untuk pasang itu CCTV ala ke jalan atau persimpangan penting lah. Benda ni kita pun berterima kasih kepada TNB, Tenaga Nasional, dia pun membenarkan saya guna itu tiang-tiang di sepanjang jalan tu untuk pasang CCTV lah. Terima kasih jugalah kepada TNB. Baik. Wah, tahniah di atas usaha Encik Yu untuk menjadikan Kota Baru kawasan yang lebih selamat, bebas daripada perjalanan, insya-Allah. Semuanya kerana kamera yang comel-lotek ini. Encik Yu, tabik hormat daripada Malaysia hari ini untuk usaha anda buat rakyat Malaysia. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih. Okey, teruskan usaha Encik Yu dan itulah dia. Jangan main itulah dia, jangan main. Awak kalau bawa kita ke Kota Baru jaga. Takut Ini nampak tak lalat sini nampak dah. Hot sini. Okey, baiklah. Dah cerita pasal kamera lita tertutup yang comel-lotek. Lepas ni kita akan cerita dengan satu lagi aktiviti yang juga comel-lotek. Macam Farid on. Kecil. Bawa kanta mata pembesar anda comel-molek aktiviti seni kita selepas ini, aktiviti seni miniatur. Selepas ini dia Meshai. Assalamualaikum, kita kembali menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Dan aktiviti seterusnya adalah aktiviti seni miniatur. Ada banyak kalangan rakyat Malaysia di luar sana yang gemar aktiviti ini untuk perhiasan rumah. Kita saksikan. Kebanyakan pemilik kediaman memilih pokok bunga atau hiasan tertentu bagi dekorasi kediaman mereka.
Namun berbeza bagi Mazlina Mokhtar, 57 tahun, yang memilih barangan kecil atau miniatur sebagai hiasan utama. Menetap di air keruh Melaka, ibu kepada 3 anak ini mula mengumpul miniatur sejak menuntut di sekolah menengah. Saya mula mengumpulnya rasa-rasa sejak 40 tahun dahululah. Di mana sejak daripada umur 15 tahun, rasa-rasa collection saya dalam melebihi 10,000 kot. Kalau dikira satu persatu lah. Saya dengan adik saya suka berjalan-jalan kat mall kan. Lepas tu ada macam Thai fair. Dia orang datang bawa jual barang-barang dari Thailand. Saya tengok, mula-mula saya jumpa tu tea set yang paling kecil. Dia punya pembuatan tu sangat halus. So sejak tu saya jatuh cinta lah dengan benda-benda macam tu. Atas faktor kualiti pembuatan dan harga, kebanyakan koleksi miniatur Mazlina dibeli dari luar negara. Antara barangan dari negara yang paling saya suka, Thailand dengan Indonesia. Sebab yang mula-mula saya kenal is Thailand lah. Thailand yang banyak buat barang-barang macam ni. Then now Indonesia pun dah bermula adanya barang-barang ni. And Malaysian punya pun dah ada. Tapi kalau dari segi harga kos tu, yang luar negara tu lebih murah sikit lah daripada Malaysia punya. So saya banyak beli daripada negara-negara sana lah. Kadang-kadang saya order daripada online. Tapi kalau yang Malaysian pun saya order juga sebab tak boleh tahan kan. Walaupun mahal. Menurut Mazlina, antara koleksi terbaharu adalah set berbentuk roti canai yang berharga RM200. Biarpun agak mahal untuk hiasan sekecil ini, namun Mazlina berasa puas kerana dapat menambah koleksi peribadinya. Barangan kecil dan unik ini bukan sahaja menjadi terapi minda buat Mazlina, malah teman-teman rapatnya juga. Ramai kawan-kawan, bila ada masalah ke apa, dia orang, Kak Ina boleh datang rumah tak? Nak release tension. So, saya kata okey je. So, dia orang datanglah. Dia orang pun belik seronok lah. Dan dia orang pun rasa macam benda ni macam satu terapi untuk dia orang juga. Kalau ada problem ke apa, saya just pergi dekat barang-barang tu, talk to them dan kemaskanlah apa yang boleh. Saya rasa macam satu kepuasan dapat menghias benda-benda yang kita minat kan. Hanya jauh hari mengenal manikam. Itulah perumpamaan yang sesuai bagi menggambarkan minat dan citarasa Mazlina pada barang perhiasan miniatur yang mungkin ramai tidak dapat menghayatinya. Gula madu disangka manis-manis lagi senyuman Puan Mazlina apabila melihat koleksi miniaturnya. Macam terapi begitu. Dan bila saya belik-belik, bukan saja makanan lah. Kat sini ada haiwan-haiwan dan juga ikon-ikon yang popular. Memang seronok bila kita tengok. Tapi saya teruja dengan bagaimana penghasilannya, begitu teliti kerjanya. Jadi kita bersama dengan dua orang artis miniatur. Artis pertama kita bersama dengan Nur Izzati Muhammad Aziz. Yang orang kata mempunyai tangan yang teliti. Assalamualaikum Izzati. Waalaikumsalam. Nervous ke? Jangan nervous. Sebab saya belik-belik benda ni, dia tengok je macam jaga-jaga jangan jatuh. Kalau jatuh pecah saya kena bayarlah. Allahu Akbar. Jadi bila saya tengok memang saya teruja dan rasa hati saya pun tenang begitu. Macam mana Izzati ceburkan diri dalam aktiviti seni ini? Macam mana saya ceburkan? Start daripada Form 1. Form 1? Form 1 betul lah, Form 1. 13 tahun? 13 tahun. Waktu kecil-kecil memang minat terhadap seni. Tapi start kenal benda ni daripada Form 1. Kenal daripada YouTube. Dari YouTube? Sebab sebelum ni dekat sini, kat Malaysia tak famous sangat. Time ni tengok YouTube daripada luar negara.
Tengok-tengok macam comel je tapi tak tahu macam mana nak buat. So belajar daripada YouTube lah, belajar daripada luar negara tu punya YouTube. Saya semua belajar sendirilah ni. Belajar sendiri. Ni pendidikan seni mesti dapat A lah ni. Saya tak ambil seni dulu. Tak ambil seni. Jadi tak ambil pendidikan seni tapi ada naluri seni tu. Memang minat daripada kecil. Oh begitu. Jadi adakah Izzati hanya hasilkan benda-benda yang comel seperti ini saja atau mungkin nak untuk bercambah minat ke? Kenapa haiwan-haiwan comel? Sebab saya memang suka benda yang comel. Saya minat benda-benda yang comel. Even kalau saya melukis pun, saya suka lukis kartun yang comel. Saya jarang lukis realistik. Kan gambar-gambar realistik saya jarang. Benda-benda ni pun saya buat mostly kartun-kartun. Saya jarang buat realistik. Ini untuk koleksi sendiri atau nak jual ni? Mostly memang koleksi sendiri. Saya sayang nak jual. Oi, ingat kita boleh buat pendapatan yang lumayan sikit di sini ya. Sayang nak jual. Sayang lah kesiannya Izzati kat sini. Dia dah bertungkus-lumus menghasilkan. Dia sayang nak jual pula tapi terpulanglah. Kalau kita jual satu ni berapa? Depends on size dan karakter. Paling murah bolehlah RM10. Tapi kalau macam contoh macam miniature tu besar kan. Mungkin RM50. Wow, hebat. Jadi sekarang kita bersama dengan Fareha pula. Dia sedang juling mata tu. Tengah buat apa? Juling mata ke? Ya, Nas. Saya sebelum saya juling, saya duduk kat sini. Saya kena torture. Perut saya tengah berbunyi krok-krek. Sebab apa? Meh sini. Tengok sikit. Tolong tengok sikit. Tusap sikit. Ini dia. Ini antara hasil tangan dan kesabaran seorang artis bernama Nur Izzati Izwani Muhammad Fazli dari Terengganu ya. Terima kasih bersama kami. Nas Terengganu ni. Ini saya bila saya kat sini ya Allah. Tadi okey je perut tak bunyi pun. Tiba-tiba tengok macam ni alamak krok-krek lapar. Ada laksam, ada mi hailam, ada nasi kukus, ada nasi kerabu. Ni yang paling best ni sebab orang Terengganu ada singgang. Dia ada singgang ni. Cuba tengok sini, close up sikit. Ini lauknya kuah singgang, ikan goreng, kicap cili, ni ulam budu. Ni mana buat budu? Hot ni budu. Yang tengah. Oh, tengah budu. Baik, Izzati. Hari ini kita akan belajar macam mana nak buat. Tapi sebelum tu saya nak tanya, bagaimana awak boleh sebab kata belajar sendiri kan? Macam mana boleh timbulnya idea macam nak buat kecil-kecil tu? Masa saya 2 tahun lepas lah, saya suka tengok yang Jepun punya miniature. Saya macam terminat nak buat dan saya cuba buat sendiri. Belajar sendiri? Ya, saya belajar sendiri, tengok YouTube sikit-sikit. Yang lain saya buat sendiri. Berapa lama tempoh mengambil masa untuk betul-betul pakar boleh buat macam puas hatilah ini berhasil macam nampak? Masa saya mula-mula buat, saya dah boleh buat. Oh. Wow. Ini memang betul terus dia apa seni memang tapi sebelum tu ada background seni. Tak ada, saya memang tak ada ambil. Oh, okey. Nas, hari ini Izzati nak ajar saya buat ni tau. Roti bakar. Boleh nampak tak? Roti bakar. Roti bakar. Ni. Kecil sangat kan? Marah cameraman kecil sangat. Sabar Cik Mazuki. Ni dia. Nampak kan? Roti bakar set. Okey. Hari ini Izzati nak tunjuk sikit macam mana. Okey, segitiga. Yang ni buat bentuk tepi dia. Buat bentuk tepi. Okey. Saya kena kat sini lah. Kena sini. Toaster. Ada toaster. Okey, tak apa. Buat macam tu. Macam tu Kenapa saya punya nak pakai ini ke? Tak apa. Okey, macam tu Okey. Lepas tu tapi kita kena yang ni dah bersih. Berus gigi. Kena guna ini. Okey. Bila memang ada peminat di Terengganu tu memang ada peminat miniatur ni lah. Yap. Selalunya apa yang diorang boleh minta macam-macam ke ataupun memang kena beli daripada awak memang dah ada? Kalau untuk yang nanti 10 hari bulan nanti saya akan keluarkan yang boleh belilah yang ready made yang macam untuk yang atas ni. And then kalau nak yang order pun boleh. Tapi buat masa saya tak buka lagi lah untuk yang commission punya. Okey, berapa harga kalau sekecil ini kan? Kalau untuk yang ni atas ni punya RM50 sampai ke yang ni 120, yang ni 50. Tapi saya buat sikit je lah. Saya buat untuk dalam limited edition punya. Ini bahan daripada apa sebenarnya? Polymer clay. Polymer clay. Lepas tu, yang ini.
Oh, mewarna pula. Ya. Ni Zati nak tanya, kalau kita tak tak ada boleh. bakat, kita nak tanya sebab kita tak ada bakat seni, Farihah jangan macam tu. Okey, tak lah. Kalau kita yang tak ada darah seni ni, boleh ke kita belajar nak latih? Boleh. Tak boleh boleh? sangat. Boleh. Oh, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Sebab saya pun tak ada. Kan, kalau tangan tak steady boleh belajar jadi steady lah begitu kan? Boleh. Okey. Buat masa sekarang ni, mereka menggunakan clay sahaja ya? Adakah Izzati menggunakan bahan-bahan yang lain selain clay? Tak, saya guna memang clay saja, kecuali kalau untuk bahagian macam kuah ni saya guna resin. Okey. Sekarang ni kita ada 2 orang telah menemui Izzati ya. Itulah Izzati 1 dan Izzati 2. Sebab dua-dua nama Izzati. Itulah dia. Kat sini kita tanya dengan Izzati 1. Yang itu Izzati 2. Jadi apa yang saya dapat tangkap di sana, Izzati 2 menjual produk-produknya dengan harga RM50 begitu. Jadi kenapa begitu mahal kalau kita tengok pun fikir 2 kali, kecuali kalau kita kolektor. Kenapa? Macam saya pun, kalau saya pun juga memang harga macam tu juga. Oh, ya ke? Sebab lagi detail sesuatu benda tu dan lagi banyak masa diambil. Makan Sebab masa. kalau detail, kita perlukan alatan yang sangat-sangat kecil untuk ukir. Kalau besar, dia senang sikit. Lagi kecil, lagi susah sebenarnya. Oh, lagi kecil, lagi Betul, susah? lagi susah. Jadi macam mana pula dengan peralatannya? Kalau saya nak mulalah, katakan saya rasa saya berbakat nak menghasilkan. Lepas tu saya nak challenge awak begitu kan. Jadi mahal ke kalau kita nak mulakan hobi ni? Kalau bagi pendapat saya, tak adalah mahal sangat pun. Bawah 100 dah boleh dapat satu set clay dengan alatan-alatan besi, tak sampai 100 rasanya. Hobi yang orang kata senang untuk mulakan. Untuk beginner, untuk budak-budak baru start, tak sampai 100 pun modal dia. Farihah macam mana kat sana ya? Tak tahulah. Saya rasa macam Izzati ajar saya buat roti bakar. Saya rasa macam saya punya dah jadi macam samosa dah ni. Jauh beza daripada Izzati yang saya punya ni. Saya tahu Farihah lebih suka makanan India daripada roti bakar cuba western tengok. ya? Antara saya tak tahu macam mana. Tapi memang betul lah. Sebab mula saya tengok, sebab dia terlalu kecil kan. Saya ingatkan perlukan kantama besar. Tapi sebenarnya kantama besar tu adalah daripada mata dan juga kesabaran kita juga. Jangan kau tonjong mata kau juga. Okey, selalunya memang apa yang membuatkan macam Izzati memilih untuk buat miniatur makanan? Kenapa tak nak buat benda-benda lain? Sebab saya suka makan, jadi okay. saya lagi suka buat daripada ini. Macam yang Izzati sana kan dia suka yang kecil-kecil macam tu. Kalau saya lebih fokus untuk makanan ni lah. Saya lebih suka buat yang macam ni. Paling susah nak buat apa? Paling susah? Yang kek. Kek mana? Depan tu? Yang tu sampai masa lebih kurang dalam 3 hari. Oh, yang lain ni? Yang lain ni 3 hari juga, cuma 3 hari untuk 5. Yang tu 3 hari untuk 1. Okey. Abang Marzuki, kameraman kita, cuba tengok kat depan ni. Close up sikit. Ini nasi daging be. Tu dia. Nasi daging Terengganu. Terengganu dia dah sebab warna putih. Betul dia ada herba-herba tu kan? Ni. Boleh tak? Nampak tak? Nampak. Mesti ada halba, biji-biji halba tu. Dia kalau nasi daging Kelantan dia warna gelap kan? Warna coklat kan dia punya nasi tu kan? Ini Terengganu punya. Maksudnya awak ni juga menjadi duta kecil Terengganu juga tahu untuk kan mengetengahkan makanan-makanan Terengganu. Yep. Jadi lepas ni apa perancangan? Sebab saya setiap 2 bulan nanti saya akan keluarkan tema-tema yang lain juga. Tema apa? Untuk yang ni saya akan tema yang 2 bulan lagi tu rahsia dulu. Rahsia dulu. Wah, nampaknya Izzati 2 dah ada perancangan. Macam mana pula dengan Izzati 1? Apakah perancangan seterusnya? Mungkin nak hasilkan benda-benda yang lain ke? Nak buat jabatan ke? Nak buat KLCC ke? Mungkin nak lebihkan kepada miniatur yang saiz lebih besar. Sebab saya kan banyak buat satu-satu kan. Kalau boleh nak banyakkan lagi saiz besar. Macam contoh macam penguin tu. Nak buat karakter macam mungkin rumah SpongeBob ke macam tu. Yang lagi besar lah. Memperbagaikan dan memperbesarkan koleksi. Betul. Tapi untuk dijual ataupun simpan sendiri? Kalau boleh nak simpan sendiri. Itu dia peminat sejati. Terima kasih kepada Izzati 1 dan Izzati 2. Silakan Farihah macam. Okey. Siap belum? Allah malu. Tengok. Siap tak roti bakar awak? Ini Izzati punya. Ini saya cakap macam samosa saya punya. Tak jadi macam
Ini samosa, ini roti bakar. Oh. Maaf, saya gelak kuat sangat. Begitu. Okeylah, ada rupa. Okey, terima kasih banyak-banyak Izzati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau misalnya nak beli dan berminat untuk mengikuti tentang apa yang terkini kan, produk terkini daripada Izzati, kat mana? Kalau saya lebih pada di Twitter. Saya akan selalu post dekat Twitter Izzati Izwani _ Oh, IG tak ada? IG saya tak berapa sangat. Okey. Cari Izzati di Twitter beliau juga. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ini dia antara hasil seni halus sangat. Halus. Orang dia pun comel. Dia kena orang comel je ke yang boleh buat benda comel ni? Atau mungkin orang yang bernama Izzati saja sebab dua-dua nama Izzati pada ini. Kita dah ucapkan terima kasih kepada Nur Izzati Muhammad Azizi dan Nur Izzati Izwani Muhammad Fazli. Teruskan usaha anda. Kita kena jaga mata kita bila buat benda-benda ni kan. Kita berehat seketika dan apabila kita kembali, suatu tempat istimewa untuk rakyat Malaysia bersuah foto. Di mana kita kembali selepas ini di Malaysia hari ini. Lama lagi ni. Roti tengah bakar ni. Sekejap lagi kalau siap ni saya akan tunjukkan hasilnya. Sementara tu nak tunggu roti bakar, Nas. Lapar perut bunyi dah. Kita nak kongsikan juga ini berkenaan dengan keunikan yang ada di Malaysia ni. Ini dekat yang Kedah. Kita ada Jerami Castle. Katanya disebabkan oleh tularnya keindahan pemandangan di Jerami Castle ni dengan latar belakang Gunung Jerai tu, ramai datang, dah jadi tumpuan pelancong. Jadi kita nak tengok sejauh mana keindahan dan pemandangan yang ada di Jerai Castle ini. Saksikan. Umpama berkunjung ke luar negara, keunikan susunan jerami gulung ini mampu menjadi daya tarikan orang ramai untuk datang bergambar. Berlatar belakang keindahan pemandangan Gunung Jerai, Jerami Castle kini menjadi lokasi tumpuan pelancong di Kampung Kepala 10, Ulu Sedaka, Yan Kedah. Bukan mudah untuk menghasilkan susunan jerami gulung ini. Itulah perasaan di sebalik buah fikiran insan yang akhirnya terhasil keunikan lokasi tumpuan ini. Menurut Muhammad Faizal Mat Desa, 38 tahun, idea membuat Jerami Castle ini hadir daripada perbincangan bersama ahli keluarga sementara menunggu musim tanaman semula pada bulan Mac. Tidak mahu tapak sawah terbiar ditumbuhi lalang, guru pendidikan Islam Sekolah Tunku Ra'zah ini bijak mengambil peluang untuk memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber rezeki buat keluarga serta penduduk kampung. Faizal kemudiannya dibekalkan dengan 40 gulung jerami selepas menghubungi pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Dengan kreativiti sentuhan tangan bapanya, Mat Desa Abu Hassan, 59 tahun, semua replika berjaya disiapkan dalam tempoh 3 hari sahaja. Kini, Jerami Castle sudah siap dihiasi pelbagai jenis replika jerami buat para pengunjung, antaranya replika Jambatan Pulau Bunting, Buayan Kayangan, Snow Jerami, Orang-orang Jerami dan pintu gerbang istana. Dan ini memberi peluanglah kepada masyarakat setempat. Kita kongsi rezeki, mereka datang untuk melihat pemandangan tu rezeki, ramai-ramai datang ke sini sambil menikmati makanan yang enak di warung tepi bendang kata, sambil merakam kenangan bersama dengan jerami gulung di sini. Timbul idea ni adik-beradik ke semua. Lepas tu ada kawan-kawan yang tu buat macam ni, corak ni. Lepas tu anak saya yang nombor 2 tu dia rajin kisah. Tu lah, nak buat apa pun semua dia tanya kita, boleh buat lah. Kita dah boleh buat lah. Usaha yang dilakukan kedua beranak ini jelas mendapat perhatian MADA sebagai satu produk eco-pelancongan desa yang harus menjadi contoh buat petani lain. Menurut penolong pegawai pertanian MADA, Abdul Malik Abu Bakar, pihaknya sentiasa memberi sokongan kepada petani yang berinisiatif seperti keluarga Mat Desa kerana seperti kelazimannya, jerami gulung hanya akan dijadikan makanan lembu dan selebihnya akan dibakar. Terutama musim ni, orang panggil fenomena jerami, gunungan jerami. Alhamdulillah penerimaan penduduk setempat dan masyarakat sini, terutamanya golongan peladang lah, membantu kita dan menyokong usaha kita MADA untuk masa depan, dan kita harapkan produk jerami ini di masa depan dia ada satu potensi yang baik.
Antara pengunjung yang sempat hadir ialah Fadilah Aminuddin 39 tahun dari Selangor yang sanggup datang membawa keluarga kerana tidak pernah melihat tanaman padi apatah lagi berada di dalam petak sawah. Kita bukan dari keluarga yang dari padi-padi ni. So excited lah nak tengok macam mana padi kering, padi kan jerami tu. Itulah sebenarnya. Dan sebagai anak jati Kedah, keunikan jerami padi dengan pelbagai rekaan ini menjadi lokasi pilihan pasangan pengantin baru untuk datang mengabadikan foto kenangan perkahwinan mereka. Bagi pasangan Muhammad Syafiq Alias dan Nur Syahira Muhammad Zaki, jentera seperti mesan padi, lori dan jentolak antara imej yang memberi gambaran Kedah sebagai negeri jelapang padi. Sesuai lah untuk bergambar dengan family apa semua. Sama pula orang yang baru macam ni kat nikah apa, kahwin boleh sesuai kat sini. Sebab jerami gulung kan selalunya dekat Kedah je. So nak abadikan kata kami memang berasal daripada Kedah. Bagi segelintir pengunjung lain, kawasan Diyan Kedah itu kelihatan seolah-olah berada di Texas, Amerika Syarikat. Malah jika bijak mencari sudut, pengunjung dapat merakamkan foto yang cukup menarik. Bagus ingatlah buat macam ni kalau dekat dengan jalan orang lalu boleh nampak kan. Tengok lori mesin padi bawa duduk kan, dia tak tahu benda ni semua. Masa kami dulu kecil-kecil, masa buat rumah daripada ni. Jadi menyumbang kembali nostalgia dulu-dululah maksudnya. Jadi yang tarikan tu negeri Kedah pun sendiri mai, orang lain tengok lagi lah insya-Allah. Jadi seronok lah. Bukan saja menawarkan 1001 pengalaman baru, kreativiti seni hiasan menggunakan jerami ini pastinya memberi keseronokan buat mereka yang datang berkunjung. Unik kan tempat tu? Kan? Sangat. Jerami padi pun boleh buat satu tempat pelancongan. Fariha, saya dapat bayangkan Fariha di atas gelung jerami dengan tudung berterbangan, bersuah foto begitu. Comel lote macam lah miniatur yang anda hasilkan sekarang. Kat pasal tu kan? Dah makan dah masak dah sebenarnya. Ni, panas. Oh, panas. Jaga roti ini bakar panas. Ini saya keluarkan dulu hasil Izzati. Cantik, cantik. Oh, itu Izzati punya. Fariha punya mana? Ini kan, tadi nampak sebelum masak macam samosa ni, tapi yang ni hasil dia dah macam-macam. Kan kita roti tu kan atas sekali yang kulit pertama tu. Betul, ni. Ini roti bakar kulit pertama tu. Okeylah, bolehlah. Jadilah. Bugu lebih sikit Ada bakat di sana. Alhamdulillah. Tapi tak berdosa. Tak berdosa ya. Tak jadi tak berdosa tak apa. Bagus. Kerana siapa yang nak kita ceritakan lepas ni, adakah suamiku lelaki berdosa? Bukan suami saya, tapi inilah dia drama terbaru yang berkisah mengenai kehidupan Cahaya Malaika yang berubah sekelip mata selepas menikahi Dian Ilyas. Nama-namanya pun dahsyat. Jadi pelbagai rahsia terungkai sepanjang perkahwinan mereka yang menguji kesetiaan dan cinta mereka. Siapakah yang membintanginya? Dato' Aaron Aziz dan Sofia Al-Barakbah. Drama ini diadaptasikan dari novel jualan terlaris Imamku Suami Pendosa. Jadi, lihatlah adaptasinya ke kaca TV anda, Suamiku Lelaki Pendosa. Saya tak rasa antara kita boleh jatuh cinta dalam masa singkat ni. Saya boleh je, jangan setuju. Kalau awak tak setuju, saya pun tak boleh. Jadi kalau Fariha meminati Dato' Aaron Aziz, inilah dramanya, kan? tak boleh giling kepala saja Fariha kita. Okey. Sama-sama saya kan Suamiku Pendosa. Ya saya. Baik. 10 malam di TV3. Kita nak berehat seketika, jangan gelak sangat. Sebab kita akan berehat seketika. Kembalinya nanti kita nak bersama dengan Nas, suami yang solehin. Soleh, amin. Membangunkan aset Islam, tanggungjawab kita semua. Semua sebelah sini di Malaysia. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Terima kasih, kita kembali di Malaysia hari ini bersama saya Naz Rahman dan juga Fariha On, dan itulah dia topik perbincangan kita, membangunkan aset Islam, iaitu tanggungjawab kita sebagai ummah. Jadi untuk berdiskusi tentang topik ini, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri Abbas, pendakwa dan pakar motivasi kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, agaknya mungkin ada butang mute di sana. Saya tak dengar apa yang Ustaz katakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin volume Ustaz. Kalau volume Ustaz kita boleh adjust sikit. Kalau kita ada ujian tadi ya, nampaknya ujiannya setakat ni okey. Jadi kita akan cuba dapatkan Ustaz sekali lagi. Jadi untuk anda yang baru saja bersama kita, pelbagai pengisian yang telah kita bawakan pada pagi ini di Malaysia hari ini tentang seni miniatur kepada anda semua yang meminati seni ini atau mungkin ingin mengumpul makanan ke benda-benda yang orang kata menarik perhatian anda, pelbagai hasilan seni miniatur yang anda boleh jumpa bukan saja di alam maya tapi juga di kedai-kedai di shopping mall dan sebagainya. InsyaAllah kita dah berjaya kembali bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri Abbas dengan topik membangunkan aset Islam, tanggungjawab kita. Sekali lagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia suara keramat Ustaz. Jadi kita nak diskusi tentang apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan aset Islam. Silakan Ustaz. Okey, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat penonton rancangan TV3 yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita sebenarnya sekarang berada dalam satu peluang yang sangat hebat Allah bagi pada kita. Jadi di sudut bahasa bila kita sebut aset ni dia melibatkan soal zahirah ataupun fizikal macam masjid, perkakasan, tanah, bangunan dan sebagainya. Tapi bila kita masuk tentang aset Islam, dia adalah merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan insaniah. Contohnya tentang alim ulama, tentang golongan para hufaz yang mendukung ataupun memperjuangkan kalamullah, para asatidah. Ini adalah elemen yang sedang kita upkan sebab mereka ini adalah merupakan elemen penting untuk kelangsungan, pengukuhan dan penyebaran agama Islam itu sendiri. Ini yang kita maksudkan sebagai aset Islam. Dan itulah dia mengapa pentingnya untuk kita membangunkan aset Islam. Tapi boleh tak saya bertanya, mengapa ia menjadi tanggungjawab kita semua? Baiklah, sebelum kita cerita kenapa kita perlu sama-sama bekerjasama untuk bangunkan aset Islam ni, ada satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang-orang kafir itu apabila mengerjakan sesuatu kebaikan diberikan kepada mereka sebuah kenikmatan. Manakala untuk orang-orang yang beriman ni dia tak bagi kenikmatan, Allah tak bagi itu semua di dunia. Allah simpan untuk kebaikan-kebaikan di akhirat. Kebaikan-kebaikan itu disimpan untuk akhirat. Dan Allah memberi rezeki kepadanya di dunia sesuai dengan ketaatan kepadanya. Jadi daripada hadis ni kita nampak bahawa falsafah pembangunan dalam Islam bukan hanya dipandang dari sudut lahiriah, tapi juga dari sudut bukan duniawi saja tapi ukhrawi. Sebab itu kita tengok bina masjid sebagai aset Islam, golongan hafaz yang kita bantu, golongan alim ulama yang kita bantu, yang mereka itu membuat amar ma'ruf nahi munkar, itu semua adalah elemen-elemen untuk kita jana income kita atau jana saham kita di akhirat. Jadi untuk kita cemerlang dunia, kita kena buat untuk sama-sama ta'awun alal birri wa taqwa untuk melaksanakan aset Islam ni supaya kita jadi orang-orang yang berjaya di akhirat. Jadi dua-dua kita dapat. Itu maksud kenapa pentingnya kita bekerjasama ni semata-mata untuk kita merealisasikan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nak jadi umat yang paling hebat cemerlang, maka kita kena sama-sama bekerjasama untuk merealisasikan aset Islam untuk kita berjaya dunia akhirat. Terima kasih di atas peringatan Ustaz di hari yang mulia ini. Jadi boleh tak Ustaz terangkan cara untuk para penonton menjalankan tanggungjawab mereka ini dan mungkin terangkan sikit tentang kempen membina aset Islam? Okey, jadi kempen membina aset Islam ni sebenarnya dilancarkan ataupun diusahakan oleh Pertubuhan Mihrab. Dan Pertubuhan Mihrab ini pun adalah pertubuhan yang berdaftar yang memperjuangkan kebajikan, ekonomi, pendidikan masyarakat setempat. Jadi maknanya melalui Pertubuhan Mihrab yang misi dan visinya jelas, kita nak gerakkan supaya mudahkan masyarakat dapat sama-sama bersama kita untuk melahirkan aset-aset Islam ni, maka kita telah pun memudahkan urusan ini dan kita boleh cuba untuk melayari. Kalau tengok dekat kaca TV anda, kita boleh tengok dekat situ ada kita paparkan bagaimana semuanya sekarang ni di hujung jari. Kita boleh berinfak melalui Bank Islam, Maybank ataupun kat situ ada kita punya website. Ada website Mihrab, boleh hubungi kat situ ataupun nombor hotline yang tertera. Jadi sekarang ni kalau kita nak join untuk buat benda-benda kebaikan bersama Pertubuhan Mihrab untuk merealisasikan aset Islam ni, tidaklah susah. Semuanya di hujung jari anda. Hanya dengan hujungan jari anda, anda akan dapat kebaikan duniawi dan ukhrawi insya-Allah.
InsyaAllah kita gambling tenaga bersama-sama Ustaz untuk kita membangunkan aset Islam bersama-sama. Jadi mungkin soalan terakhir, harapan kepada rakyat Malaysia supaya terus menyumbang kepada kempen ini. Silakan Ustaz. Jadi harapan kami dalam Pertubuhan Mihrab kepada semua penonton-penonton dan masyarakat amnya untuk kita sama-sama menjadi khaira ummatin. Kita nak jadi umat yang cemerlang, kita kena wata'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena bekerjasama bersama-sama untuk buat kebaikan yang boleh melahirkan takwa. Di situlah Allah akan menjamin kecemerlangan kita, kemuliaan kita, keredaannya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan bertangguh lagi, sama-sama dengan Pertubuhan Mihrab untuk merealisasikan aset Islam untuk kebaikan kita duniawi dan ukhrawi insya-Allah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nazri Abbas, pendakwah dan juga pakar motivasi kita. Terima kasih di atas perkongsian ini. Semoga terus maju jaya di atas usaha Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baiklah pada penonton sekalian, apa kata kita saksikan sekali lagi sebagai peringatan untuk kita sama-sama membina aset Islam. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Jadi setakat itu sajalah paparan kita pada pagi ini. Fariha, puas hati dengan miniatur anda? Puas hati. Itu dia samosa yang nak menjadi roti bakar. Itulah tu dia. Apa pun hari ini kita harapkan mungkin ada yang baru saja mungkin tengok-tengok, minat jugalah. Kan? Mungkin ini boleh memberikan cetusan idea baru kepada kalian untuk memulakan hobi baru. Manalah tahu kan. Jadi jangan kita lupa akan paparan menarik kita esok ya Fariha. Kita akan bercerita tentang alhamdulillah umrah sudah orang kata kembali pada 8 hari bulan Januari. Kita tutup seketika untuk memantau Omicron. 8 Februari dibuka semula. Jadi kepada anda yang mempunyai perancangan untuk menunaikan ibadat umrah, jadi kita doakan supaya anda mendapat peluang segera insya-Allah. Baik. Jaga diri. Terima kasih kerana menonton kami ya sejak 9.30 pagi tadi. Bye. Assalamualaikum.